Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 dan juga ayat yang ke-103, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka, yakni golongan Yahudi, mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir dengan mengamalkan sihir. Hanya syaitan-syaitan itu sahaja yang kafir yang mengamalkan sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia dan ilmu apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan juga Marut. Sedangkan kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengingatkan, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagimu, sebab itu janganlah kamu menjadi kafir. Lalu mereka mempelajari daripada kedua-dua malaikat itu ilmu yang memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, sedangkan mereka tidak berkuasa memberi mudarat dengan ilmu sihirnya kepada seseorang pun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini sesiapa yang memilih ilmu sihir, tiadalah baginya keuntungan di hari akhirat, dan amat buruklah apa yang dipilih oleh mereka jika mereka mengetahui. Sesungguhnya jika mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik jika mereka mengetahui. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surah Khairiyah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita nikmat keimanan, nikmat keamanan, nikmat keselamatan daripada bencana, nikmat keselamatan daripada wabak, nikmat kesihatan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita juga turut menzahirkan perasaan simpati kita dan juga perasaan empati kita kepada saudara-saudara kita yang ditimpa ataupun yang dilanda musibah banjir baru-baru ni di Kampung Pasir, tenggelam hampir sebiji kereta, di Hulu Langat, di Sepang, di Batu Tiga, Shah Alam, kemudian hampir keseluruhan kawasan Shah Alam yang belakang pun, yang jalan kebun dan sebagainya, seperti Kampung Lombong, Bukit Lancung dan sebagainya, di Puchong, Kampung Tengah di Puchong. Kita menzahirkan perasaan sedih kita di atas apa yang menimpa mereka, dan dalam masa yang sama kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi yang terbaik kepada mereka di atas musibah yang telah menimpa mereka, sebagaimana doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah saat Ummu Salamah kematian suaminya yang bernama Abu Salamah.
Saat Ummu Salamah kematian ataupun kehilangan Abu Salamah, dia datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah kehilangan seorang lelaki yang soleh, seorang lelaki yang baik, yang amanah, yang jujur kepada isteri dia, yang sentiasa bertanggungjawab dan sebagainya." Dan dia menzahirkan perasaan kesedihan dia di atas perasaan tersebut. Dan aku mungkin tak akan jumpa lagi dengan lelaki sebaik itu. Nak kata isteri dia really appreciate him. Mana isteri dia tu benar-benar menghargai dia disebabkan oleh kebaikan yang dia lakukan pada ketika itu. Dan kita pun berharaplah tuan-tuan, mudah-mudahan apabila kita meninggal kelak, ataupun ibu-ibu apabila kita meninggal kelak, orang yang berada di sisi kita pada saat kita masih hidup ni sentiasa mengingati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Janganlah bila kita meninggal kelak mereka angkat tangan, alhamdulillah, syukur dah meninggal dah orang tua ni. Jangan sampai jadi macam tu. Jangan sampai jadi macam tu. Kalau jadi sampai macam tu, bermakna kita ni adalah orang yang tidak melakukan kebaikan kepada orang yang kita dekat pada saat hayat kita. Maka Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah. Lalu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata? "Wahai Ummu Salamah, apabila kamu ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian susulilah dengan doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikanlah ganjaran di atas musibah, berikanlah pahala di atas musibah yang telah menimpa aku, dan gantikanlah musibah itu, gantikanlah untuk aku daripada musibah itu sesuatu yang lebih baik. Maka kita doakan untuk masa-masa banjir dengan doa tersebut. Kita kata, Allahumma ajurhum, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada mereka, berikanlah ganjarilah mereka di atas musibah yang telah menimpa mereka, wakhluf lahum, dan gantikanlah untuk mereka khairan minha, sesuatu yang lebih baik dari sisimu di atas musibah yang telah engkau berikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan dengan doa kita, dengan sokongan kita, sama ada dari segi tenaga, kewangan dan sebagainya, mampu untuk membantu mereka bangkit kembali setelah terlibat kehilangan banyak perkara-perkara yang berharga dalam kehidupan mereka pada saat musibah melanda pada ketika itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mic baru sedap. Dia lain rasa dia tu, dia suara dia tu, dia macam dia melantung balik bila kita tazkirah ataupun bila kita jadi imam. Dia jadi melantung balik, maknanya kita tak perlu nak keluarkan suara tu secara menjerit. Maknanya kita sebut sikit pun dia lantunan dia tu, dia jadi kita boleh tahu apa yang kita nak sebut selepas daripada itu. Dan itulah kelebihan mic yang baru dan juga mic yang elok. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjari pihak surau ataupun pihak penyumbang yang telah menyumbang untuk mendapatkan PA sistem baru bagi pihak surau, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi perbahasan kita dan juga perbincangan kita mengenai ilmu sihir. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yakni ayat yang berkaitan dengan ilmu sihir pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana golongan-golongan kafir ataupun golongan-golongan Yahudi menganggap bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengajarkan sihir, sedangkan hakikatnya bukanlah Nabi Sulaiman yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan, kerana sihir ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan dan juga perkara yang diharamkan oleh agama. Dan bila kita sebut tentang sihir, Al-Ashfahani memberi 3 makna bagi perkataan sihir dalam Al-Quran. Antaranya yang pertama, sihir itu bermaksud penipuan, khayalan dan silap mata yang dilakukan oleh tok bomo ataupun tukang sihir melalui gerak-geri yang halus dan kata-kata fitnah yang menikam hati. Kemudian yang kedua, sihir itu juga merujuk kepada meminta bantuan syaitan untuk menjayakan perkara-perkara yang aneh dan juga perkara yang pelik. Manakala yang ketiga, bila sebut tentang sihir, ia merupakan nama perbuatan yang berupa tenaga halus untuk mengubah sesuatu bentuk ataupun rupa, misalnya mengubah rupa manusia menjadi keldai. Walaupun secara hakikatnya
kita tidak nampak perubahan itu berlaku seperti berlaku keldai, tapi pihak yang disihir itu akan merasa dirinya seolah-olah bertukar seperti keldai. Maknanya dia memberikan satu tenaga ataupun kuasa halus yang membuatkan orang yang disihir itu merasa diri dia telah bertukar ataupun ada sesuatu yang bersama-sama dengan dia. Dan bila kita sebut tentang bab sihir ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena mengakui perkara itu wujud dan kita kena mengakui perkara itu ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah terkena sihir yang dikenakan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis-jenis sihir ada beberapa bentuk. Antaranya yang pertama ialah sihir silap mata. Sihir silap mata ialah sejenis sihir yang dilakukan dengan cara mengaburi mata orang ramai dengan menggunakan kepantasan pergerakan tangan ataupun taktik-taktik tipu helah dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Jenis ini pernah digunakan oleh ahli sihir Fir'aun ketika menentang mukjizat Nabi Musa AS dengan tali dan tongkat-tongkat yang berubah menjadi ular-ular yang menakutkan. Jadi sihir seperti ini dalam bentuk silap mata ini pernah terjadi, dan ianya terjadi pada zaman Nabi Musa AS. Dan cabang ilmu sihir silap mata ini masih terus berkembang maju sehingga ke hari ini. Hampir di merata dunia terdapat persatuan dan kelab-kelab sihir ahli silap mata. Malah kini ilmu sihir silap mata telah menjadi satu profesion dan seni hiburan yang diminati ramai. Kalau silap mata itu dengan meminta dan juga memohon pertolongan daripada perkara-perkara gaib dan juga perkara-perkara jin dan juga syaitan, maka silap mata itu boleh membawa kepada kesyirikan dan juga boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menggunakan silap mata itu sekadar untuk hiburan, dia menjadikan silap mata itu sekadar untuk hiburan, dan dia hanya menggunakan skill yang dia ada, untuk membuat orang terpegun ataupun terpukau tanpa adanya unsur-unsur yang membawa kepada kesyirikan, maka itu berbeza dengan keadaan yang pertama yang kita sebutkan tadi. Adapun ahli-ahli sihir Fir'aun itu, mereka menggunakan silap mata dengan tujuan untuk menghalang dakwah Nabi Musa AS. Maka akhirnya mereka itu turut dimurkai, kemudian mereka diampunkan setelah mereka beriman kepada Nabi Musa AS dan juga beriman kepada Tuhan Nabi Musa AS. Kemudian yang kedua, sihir dalam bentuk yang kedua ialah sihir menggunakan petanda bintang. Ilmu sihir yang didakwa menggunakan kuasa-kuasa rahsia daripada bintang-bintang tertentu. Salah satu pusat utama ilmu sihir jenis ini pada zaman purba ialah di negeri Babylon. Di negeri Babylon ataupun di negeri Babil, seperti mana dalam ayat yang kita bacakan tadi. Babil ini merujuk kepada negeri ataupun negara Irak kuno, Irak lama. Pengaruh daripada ilmu sihir penduduk Babylon menyembah bintang dan menamakan bintang-bintang itu sebagai Tuhan mereka. Mereka beranggapan bahawa seluruh kejadian yang berlaku di alam dunia ini adalah daripada perbuatan bintang-bintang itu. Dan daripada mereka inilah tercetus satu bentuk pemikiran untuk meramai zodiak berdasarkan kepada tarikh lahir. Melihat zodiak tertentu dan tarikh lahir yang tertentu, kemudian ditetapkan, kita kata nasib-nasib yang tertentu ataupun karakter-karakter yang tertentu berdasarkan kepada zodiak tersebut dan juga tarikh lahir tersebut. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau kita tengok dulu ada dalam buku-buku seperti buku remaja dan beberapa majalah yang lain ada bab yang berkaitan dengan tilikan-tilikan ataupun mengenal pasti seseorang itu ataupun nak mengetahui nasib seseorang itu berdasarkan kepada zodiak ataupun ramalan bintang. Maka perbuatan ini haruslah dijauhi dan haruslah tidak dipercayai oleh orang-orang Islam, kerana kita umat Islam, kita tidak meramal sesuatu berdasarkan kepada rasa. Kita umat Islam, kita melakukan sesuatu ataupun mempercayai sesuatu berdasarkan kepada data dan juga fakta. Adapun ramalan kaji cuaca seperti cuaca hujan, seperti cuaca panas, seperti cuaca kering, itu berbeza dengan ramalan-ramalan dalam bentuk yang kita kata menentukan nasib dan sebagainya. Kerana ramalan kaji cuaca adalah berdasarkan kepada cerapan,
berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada analisis, dan juga berdasarkan kepada pergerakan awan dan juga pergerakan angin dan sebagainya. Maka ramalan kaji cuaca dia tak termasuk dalam kategori ilmu sihir, kerana ramalan kaji cuaca adalah dalam bentuk ramalan yang menggunakan alatan-alatan serta menggabungkannya dengan fakta-fakta untuk menyatakan sesuatu itu sama ada jadi ataupun tidak jadi. Seperti contoh, ada ramalan cuaca kata esok hujan lebat, tiba-tiba esokkannya tak hujan lebat, lusa pula jadi hujan lebat. Dan bagi ramalan cuaca, kita juga tidak kata kita percaya sepenuhnya, cuma kita bersiap sedia apabila ada ramalan yang mengatakan berlakunya hujan lebat, berlakunya kilat dan sebagainya, supaya kita dapat menyelamatkan banyak perkara. Dan ramalan cuaca tidak termasuk dalam kategori tilik nasib, tidak termasuk dalam kategori sihir, tidak termasuk dalam kategori meramal sesuatu berdasarkan kepada bintang, kerana ramalan cuaca adalah berbentuk jangkaan, berdasarkan kepada fakta dan juga data yang berkait dengan fakta-fakta saintifik. Di situ keadaan dia yang membezakan antara ramalan cuaca dan juga ramalan-ramalan yang berkait dengan ramalan nasib dan sebagainya. Mungkin boleh ditukar lepas ni, ramalan cuaca itu tak disebut sebagai ramalan cuaca, kita sebut sebagai jangkaan cuaca dan sebagainya, kerana ramalan ini biasanya dikaitkan dengan konotasi yang membawa sesuatu perkara yang membawa kepada kesialan dan juga kepada keburukan. Dan bila kita percaya ada satu-satu sial pada tempat tertentu, pada tempoh tertentu, tanpa didasari dengan nas, tanpa didasari dengan fakta, maka dia boleh membawa satu keadaan kita percaya kepada kesialan, lalu kita berusaha untuk keluar daripada kesialan tersebut, lalu akhirnya kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan sisi yang dibenarkan oleh syarak. Seperti dulu orang Melayu percaya bahawasanya pada hari Rabu terakhir, bulan Safar, hari Rabu terakhir bulan Safar akan berlaku sial, maka mereka akan buat amalan mandi safar. Mandi safar, duduk di pantai beramai-ramai, berkumpul di sungai ramai-ramai, mandi untuk menghilangkan kesialan dan juga untuk mengelakkan daripada dikenakan sial. Amalan itu amalan itu merupakan amalan yang ada sejak sekian lama. Tapi bila tiba satu zaman apabila masyarakat Islam mula faham tentang erti kesialan yang sebenar dalam Islam, tidak berkait dengan tempoh, tidak berkait dengan waktu, maka akhirnya amalan itu terhapus sedikit demi sedikit. Dulu di Pantai Merdeka ke di mana-mana memang benda itu sentiasa berlaku atas nama nak mengelakkan diri daripada kesialan, berlaku percampuran lelaki dan juga perempuan dan sebagainya. Namun amalan itu alhamdulillah sedikit demi sedikit terhapus hasil daripada kita kata usaha para ulama kita untuk memahamkan bahawa tiada kesialan dalam agama melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat tertentu, tidak ada tempoh tertentu yang dianggap sebagai tempat yang sial ataupun masa yang sial. Okey. Lanjutan daripada ilmu sihir ini pula, ahli nujum ataupun lantaran daripada ilmu sihir, yakni ilmu sihir yang menggunakan petanda bintang ini, lahir pula ilmu nujum atau ilmu meramal nasib dan kejadian masa depan dengan berdasarkan hari kelahiran seseorang di bawah naungan bintang-bintang tertentu. Dan cabang ilmu ini juga ramai peminatnya pada zaman moden. Hampir setiap akhbar dan majalah-majalah popular memaparkan ramalan-ramalan haiwan yang menyebabkan orang yang lemah fikiran dan akidah begitu terkongkong dengan ramalan-ramalan sebegitu, seolah-olah peristiwa yang diramalkan itu akan tetap menimpa mereka. Sedangkan kekuatan ramalan itu adalah terletak kepada kepandaian peramal-peramalnya menggunakan kata-kata umum yang dapat diertikan dengan bebas dan luas hingga benar-benar dirasa tepat atau hampir-hampir tepat dengan diri pembaca ramalan. Dan inilah yang dilakukan oleh tok-tok bomo. Mereka bila kita pergi jumpa dengan tok-tok bomo ni,
Tok Bahma ini akan bercakap secara umum sahaja, yang membuatkan kita rasa seolah-olah apa yang disebut oleh Tok Bahma itu merupakan perkara yang betul dan juga perkara yang benar. Adapun perkara yang spesifik dia sendiri pun tidak tahu, kerana yang mengetahui segala yang zahir dan juga yang tersembunyi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian yang ketiga, sihir, dan yang ketiga ialah sihir dalam bentuk kuasa gaib. Kuasa-kuasa gaib yang didakwa dijelmakan dengan lambang. Sebab tu timbul lambang. Kalau di dunia barat, lambang salib itu dianggap sebagai lambang suci. Dianggap sebagai lambang suci untuk menentang kejahatan. Maka mana-mana orang yang mengamalkan ilmu sihir jahat, bila tengok lambang salib, mereka akan hilang kuasa mereka dan sebagainya. Okey, kuasa-kuasa gaib yang didakwa dijelmakan dengan lambang ataupun angka-angka dan rajah-rajah tertentu, seperti permainan yang kita kata cerita orang putih duk main tu, yang dia duk main teka, duk main pusing dan sebagainya tu, apa nama dah tak ingat dah saya, rajah tertentu dengan dalam sumpah serapah dan jampi mentera yang tertentu, atau kuasa-kuasa gaib yang dijelmakan dalam gerak-geri tertentu, seperti yang dipercayai oleh ahli-ahli ilmu okult, ilmu-ilmu roh dan sebagainya. Jadi kuasa-kuasa gaib ni mereka jelmakan dalam bentuk simbol, mereka jelmakan dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk lambang, sehingga akhirnya mereka mempercayai nombor-nombor tertentu membawa kepada kesialan, nombor-nombor tertentu membawa kepada keburukan, nombor-nombor tertentu membawa kepada tuah dan sebagainya. Kita di Malaysia, hampir kebanyakan bangunan-bangunan di negara kita ni tak ada nombor 4. Sebab nombor 4 dianggap sebagai sial. 3A. Kecuali di bangunan-bangunan yang dimiliki oleh orang Melayu. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kebanyakan bangunan-bangunan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh perniagaan daripada kaum Cina, mereka menolak nombor 4 kerana mereka menganggap nombor 4 adalah nombor yang tidak baik ataupun membawa nasib yang tidak baik. Mereka percaya kepada nombor-nombor tertentu dan juga angka-angka tertentu. Dan ada satu pihak dalam kalangan umat Islam percaya kepada angka 786, membawa tuah dan juga membawa kepada kebaikan. Lalu mereka menganjurkan bila baca bismillah, bacalah 786. Bila nak beli kereta, belilah kereta yang bernombor 786 dan sebagainya, kerana percaya 786 itu adalah nombor yang baik dan juga nombor yang boleh membawa kepada keberkatan. Asal 786 ni dia bermula di mana tuan-tuan? Di India. Di kawasan dekat dengan Deoband dan berdekatan dengan Darul Ulum Deoband. Darul Ulum Deoband ni merupakan tempat kelahiran orang-orang alim, terutamanya dalam bidang hadis. Dia dulu ilmu hadis ni dia berkembang di dunia Arab. Kemudian dia berkembang ke bahagian Tajikistan, Turkmenistan, yang negeri di Bukhara dan sebagainya. Kemudian dia sempat pergi ke India, Pakistan, di mana ulama-ulama di sana menguasai ilmu hadis sebelum dia kembali kepada orang Arab. Jadi Darul Ulum Deoband ni merupakan salah satu tempat pengajian hadis yang hebat dan juga cukup baik. Dulu mereka tulis 786 tu adalah untuk mengelak daripada menggunakan perkataan bismillah pada tulisan, supaya apa? Supaya orang tidak mencampakkan perkataan bismillah itu di merata-rata tempat. Lalu mereka tukar bismillah itu dengan 786, dengan tujuan 786 itu merujuk kepada bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka hanya menggunakan nombor 786 sebab takut orang buang perkataan bismillah itu di merata-rata tempat. Itu asal kegunaan dia. Tetapi setelah berlalu satu zaman, ada pihak yang menggunakan 786 itu sebagai angka yang membawa kepada keberkatan, yang membawa kepada karamah, yang membawa kepada kebaikan dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka percaya setiap benda kalau baca bismillah 786, bismillah sehingga 786 kali akan dapat fadilat-fadilat yang tertentu, yang akhirnya menjadikan kepercayaan itu wujud dalam kalangan masyarakat India di sana, dan seterusnya dia dibawa juga ke tanah Melayu dan sebagainya. Berkaitan dengan 786, asal usul penggunaan 786 dalam sejarahnya sebelum akhirnya dia dijadikan sebagai nombor keramat oleh sebahagian pihak yang tertentu.
Salah ke nak baca Bismillah 786? Tak salah. Bacalah nak baca. Tapi kalau percaya, oh kalau baca 786 akan disembuhkan penyakit, baca 786 akan dapat fadilat-fadilat seperti itu dan juga seperti ini, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, kerana yang menetapkan fadilat, yang menetapkan keberkatan, yang menetapkan segala-galanya adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu. Sama juga kita baca Yasin pada malam Jumaat, bacalah, tak ada masalah. Sebab kita nak dapatkan keberkatan daripada Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau kita kata siapa baca Yasin pada malam Jumaat tak akan masuk api neraka, itu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab yang menetapkan masuk ataupun tak masuk neraka ni mestilah daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca Yasin malam Jumaat, bacalah tuan-tuan. Nak baca surah Al-Kahfi pada pagi Jumaat, bacalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum tidur, baca, kita buat. Cuma jangan sampai kita meyakini benda yang tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tak meyakini perkara yang tidak disebut. Namun kalau kita meyakini secara umum, mudah-mudahan dengan aku baca Yasin ni Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosaku, Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripada api neraka, maka tu tak menjadi kesalahan dan juga tak menjadi masalah. Situ yang kita kena faham bagaimana konsep bila kita nak melakukan satu-satu amalan. Jangan sampai kalau buat macam ni akan dapat macam ni, sedangkan benda itu tidak dinyatakan dalam mana-mana sumber utama yang diperakui oleh ulama-ulama Islam. Tapi kebanyakan orang kita bila baca Bismillah 786, bila meletakkan angka 786 pada tempat-tempat yang tertentu, sebahagian bukan semua, mereka percaya benda-benda yang tak disebut daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pakai guna nombor 786, baca Bismillah 786, akan selamat sekian. Begitu juga pakai kopiah lambang capal. Nak pakailah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi ada setengah orang pakai kopiah lambang capai, dia anggap bila dia pakai lambang capal tu, sial bala semua tak akan datang kepada dia. Itu yang perlu diperbetulkan tanggapan terhadap perkara-perkara yang sebegitu. Kerana yang menetapkan kesialan, yang menetapkan bala, yang menetapkan keselamatan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan pada rajah, bukan pada simbol, bukan pada nombor, ataupun bukan pada lambang yang tertentu. Bukan pada lambang yang tertentu. Sama juga dengan Kaabah. Kaabah itu adalah simbol, tanda peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaabah menjadi berkat kerana ia merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai berkat untuk umat Islam menghadapnya ketika mana kita mengabdikan diri kepadanya. Bukan kain Kaabah itu yang berkat, tapi bukan orang kita lah, sesetengah kelompok seperti kelompok-kelompok Syiah dan juga kelompok-kelompok Sufi tarikat yang melampau, bila pergi ke Kaabah mereka potong kiswah Kaabah tu dengan menganggap kalau bawa balik kiswah Kaabah ni, mereka akan dapat keberkatan seumur hidup. Lalu dia pun jual kepada orang-orang yang pendek akal dia, ni kain Kaabah ni harga mahal dan sebagainya. Lalu orang pun percaya tentang perkara-perkara begitu. Agama dia tidak begitu. Agama percaya kepada yang memberi mudarat, memberi manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita beramal untuk mengelakkan daripada mudarat dan juga manfaat juga adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berkati. Namun nak meletakkan nombor tertentu, angka tertentu, simbol tertentu sebagai memberi mudarat dan juga memberi mudarat dan juga mendapat manfaat, maka itu bukan sesuatu yang diajar oleh agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkan simbol-simbol yang tertentu ataupun angka-angka tertentu sebagai penolak bala ataupun penyelamat daripada bala pada saat melakukan satu-satu perkara. Jadi sihir melalui kuasa gaib ni, mereka menggunakan lambang, angka-angka dan rajah-rajah tertentu dalam sumpah serapah dan jampi mentera yang tertentu, ataupun kuasa-kuasa gaib yang dijelmakan dalam gerak-gerik tertentu seperti yang dipercayai oleh ahli-ahli okkult, ilmu roh dan sebagainya. Cabang ilmu ini juga mempunyai organisasi yang kuat dalam masyarakat moden, dan hasil ajaran ilmu ini banyak tafsiran salah tentang kuasa-kuasa rahsia yang menimbulkan keraguan dan menodai kemurnian iman. Kita orang Melayu
adalah satu masyarakat yang bermula dengan jampi serapah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang tu kita tak boleh nafikan. Sebab kita orang Melayu ni, kita bermula dengan satu kepercayaan yang dinamakan sebagai animisme. Animisme ni percaya kepada kuasa dewa, percaya kepada kuasa halus ataupun semangat halus. Sebab tu dalam masyarakat kita ada tradisi lenggang perut bagi ibu yang mengandung saat nak melahirkan anak. Dalam masyarakat kita ada tradisi tepung tawar dan juga renjis air mawar bagi orang yang nak berkahwin. Itu bukan, itu adalah adat kepercayaan orang-orang yang terdahulu, yang mana bila mereka merenjis ataupun menepun tawar ataupun melakukan lenggang perut dan sebagainya, upacara-upacara yang tertentu, mereka menganggap itu boleh menghalang kuasa jahat daripada mengganggu pengantin, mengganggu anak yang bakal dilahirkan dan sebagainya. Apabila tiba satu zaman, setelah zaman animisme ini berlalu, masyarakat Melayu pada ketika itu menganut agama yang dikenali sebagai agama Hindu-Buddha. Menganut agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha datang dan mereka membawa bentuk kepercayaan mereka yang lebih kurang hampir sama dengan animisme. Maka lagilah melekat kefahaman tersebut dalam masyarakat Melayu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang dan mengubah worldview orang Melayu daripada percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada kita kata Tuhan yang banyak, kepada percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Cuma bijaknya ulama kita, mereka tak menghapuskan amalan-amalan tradisi orang Melayu yang saya sebutkan tadi, seperti lenggang perut, tepung tawar, berkumpul di ruang tamu pada saat kematian dengan membaca mentera-mentera dan jampi-jampi yang tertentu. Mereka tak tukar, tetapi mereka ubah dengan memperkenalkan bacaan Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa yang berasaskan kepada tauhid. Kerana apa? Kerana kalau andai kata ulama kita ni terus buang amalan-amalan tradisi tu, ni sebahagian pengkaji katalah, dia kata nescaya masyarakat Melayu tidak akan menerima Islam sebagai agama mereka. Sebab orang Melayu ni dia ada satu perangai. Nak masuk, siapa-siapa nak datang, siapa-siapa nak duduk, nak menumpang kat sini boleh. Tapi jangan sesekali datang mengubah seluruh kepercayaan yang kami ada. Dia tak boleh berlaku perubahan secara total. Kalau berlaku perubahan secara total, nescaya orang Melayu tidak akan dapat terima. Maka ulama kita sedikit demi sedikit memasukkan unsur Islam, berinteraksi dengan masyarakat berasaskan kepada kepercayaan-kepercayaan dan amalan mereka yang terdahulu. Lalu akhirnya Islam mampu untuk menghalang keluar, kita kata, kepercayaan lama ataupun kepercayaan tradisi orang Melayu itu, sehingga akhirnya Islam menjadi dominasi di tanah Melayu. Namun amalan-amalan seperti itu, masih dikekalkan dalam bentuk formnya, cuma ditukarkan dari segi pelaksanaan dan juga metodnya, daripada membaca jampi-jampi tertentu, mantra-mantra tertentu, kepada doa-doa yang tertentu dan juga zikir-zikir yang tertentu, serta diubah kepada bacaan Al-Quran dan sebagainya. Di situ keadaan dan juga kedudukannya suatu ketika dahulu, dan akhirnya ia diteruskan secara tradisi dalam masyarakat Melayu sehingga ke hari ini. Dan kita hari ini pun bila kita naik tepung tawar dalam majlis kahwin-kahwin tu pun bukannya sebab percaya apa-apa pun, tu pun sebab adat ya. Sebab tengok jiran sebelah buat, jealous. Jiran sebelah buat nak buat juga lah kita pun kan. Sebab jiran sebelah buat, kita pun nak buat juga. Itu je sebenarnya. Masa lenggang perut pun, bukannya kita kalau tak buat lenggang perut ni akan berlaku kesialan kepada bayi dan sebagainya. Tak, kita tak percaya pun. Cuma kita buat tu sebagai tradisi untuk menyambut kelahiran orang baru, dan mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kelahiran tersebut. Maka akhirnya amalan-amalan khurafat, jampi mentera, jampi serapah, sumpah seranah dan sebagainya tadi, akhirnya ditukar kepada cara pengamalan yang lebih berbentuk Islamik. Dan itulah hebatnya ulama-ulama yang terdahulu dalam berinteraksi dengan orang Melayu pada ketika itu, sehingga akhirnya berjaya mengubah orang Melayu kepada beragama Islam secara keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama mereka juga berdakwah kepada para raja, yang mana raja ini memainkan peranan penting untuk menyeru rakyat mereka memeluk agama Islam. Kemudian yang keempat, sihir melalui kuasa jin yang ditundukkan dengan jampi, azimat dan sebagainya. Pengamal-pengamal sihir yang mendakwa menggunakan kuasa-kuasa dewa, jin dan syaitan yang ditundukkan dengan kekuatan jampi, mentera, azimat,
tangkal dan sebagainya biasanya mengandungi unsur-unsur yang dilarang dan termasuk dalam dosa besar. Pengamal-pengamal ilmu ini ramai yang mendakwa bahawa mereka dapat menundukkan jin dan juga syaitan dengan jampi-jampi dan menjadikan jin-jin itu patuh setia, menunaikan apa sahaja yang diminta dan mendedahkan mereka rahsia-rahsia dari alam gaib. Kepercayaan seumpama ini boleh membawa kepada penyelewengan akidah umat Islam. Ekoran ilmu ini timbulnya berbagai-bagai penyalahgunaan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim ditambah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ditambah alif. Dia kata kalau tak ada alif tu tak cukup 20 nama Allah. Seperti mana 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah 20 yang bersifat umum. Adapun cabang-cabang yang lain banyak lagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada nama-namanya yang tidak disebutkan oleh para ulama. Jadi mereka timbul berbagai-bagai penyalahgunaan nama-nama Allah dan juga ayat-ayat Al-Quran dan melahirkan berbagai-bagai ajaran khurafat seperti kul huwallah songsang, kul huwallah baca terbalik, ayat-ayat jampi yang ditiup dengan ayat Quran yang bercampur jampi serapah yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Mula-mula tu cantik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan keberkatan nabimu, dengan keberkatan para sahabatmu, dengan keberkatan para walimu. Lepas tu dia mula, hai mambang tanah, mambang hitam, mambang putih, mambang kelabu, semua jenis mambang keluar. Dan mambang dalam cerita Piramli tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dia orang duk mambang-mambang masa belajar dengan pendekar mustar tu, itu adalah sumber daripada jampi serapah orang Melayu yang terdahulu. Bukan Piramli saja letak tu. Bukan Piramli saja letak. Memang itu adalah ada sumbernya dalam masyarakat Melayu tentang itu mambang. Mambang segala jenis mambang yang ada tu. Dan Piramli buat tu adalah sebagai kritikan terhadap kepercayaan orang-orang Melayu yang terdahulu yang mempercayai mambang dan sebagainya. Ada sebenarnya. Kita dulu duduk mambang-mambang, kita ingatkan benda tu, Piramli duduk gurau, duduk main-main kan. Bila kita baca sejarah, kaji sejarah orang Melayu, rupa-rupanya cerita-cerita mambang ni merupakan terdiri daripada jampi serapah yang digunakan oleh orang Melayu suatu ketika dahulu sebelum Islam masuk dan membentuk pandangan yang berteraskan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat-ayat jampi yang ditiup dengan ayat-ayat Al-Quran yang bercampur-campur jampi serapah yang tidak diketahui daripada mana sumbernya. Tidak dinafikan sebahagian umat Islam hari ini, bahkan dari kalangan ahli agama, ada juga yang cenderung mengamalkan ilmu ini. Banyak juga kitab sihir yang disebar secara meluas dalam dunia Islam, sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, seperti Syamsul Ma'arif karangan Al-Buni, Tajul Muluk, Senjata Fakir, Senjata Hikmah, kitab-kitab wifik dan lain-lain. Jadi umat Islam hari ini terlalu jauh menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dicampur adukkan dengan jampi serapah, sumpah seranah, rajah-rajah dan juga wifik untuk mendapatkan kuasa rahsia, tenaga kebal, daya pengasih, hingga membawa jatuh ke lautan khayalan yang tidak bertepi. Sesetengahnya asyik dalam khayalan mencari harta karun, memancing emas, menukar daun-daun kayu dengan wang ringgit dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Secara kita sebut secara umum, tapi sebenarnya kalau kita pergi jumpa seorang-seorang yang ada, memang mereka ada kepercayaan boleh memancing duit, boleh menukar daun menjadi emas dengan amalan-amalan yang tertentu. Memang ada benda tu. Dan kalau tuan-tuan selidik pun, mungkin dalam kalangan kita pun ada yang berjaya kepada benda tu. Bukannya ada kat surau ni lah, yang ada kat luar sana. Yang ada kat surau ni, insya-Allah mereka berpegang kepada tauhid yang unggul dan juga tauhid yang murni, insya-Allah. Anehnya, dalam kalangan ahli agama dan pengamal ilmu ini, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang mengikatnya dengan kadar-kadar tertentu, bukan kerana jujur dan ikhlas kepada Allah, malahan kerana memelihara ilmu sihir yang mereka tuntut ataupun yang mereka amalkan. Sekalipun mereka mengetahui tidak ada orang yang kaya raya dengan mengamal ilmu ini, sebaliknya ramai pengamal ilmu sihir yang mengemis dan hilang kepercayaan kepada diri sendiri. Pergi jumpa Tok Bomo, dapatkan nombor ekor. Tok Bomo tu tikar nombor ekor sampai ke sudah tak kena.
Kena tipu dengan Tok Wama sampai ketua akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Begitulah contohnya. Bagaimana kita pergi jumpa orang yang kita anggap mempunyai karamah tertentu, tapi dia sendiri tidak seperti yang kita anggap. Tapi kenapa kita boleh menganggap demikian? Kerana ada sesetengah orang kita yang pendek akal, mudah mempercayai kata-kata orang yang mereka rasa boleh memberi sesuatu kepada mereka. Dan hukum pengamalan sihir, ulama sepakat berpendapat haram mengamalkan sihir, termasuk mengajar, belajar dan semua jenis yang melibatkan sihir, kecuali belajar untuk menyelamatkan diri daripadanya. Dalam hadis-hadis sahih banyak riwayat yang menyatakan pengamalan sihir termasuk dalam dosa besar. Antaranya seperti mana hadis man atakahina faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi tukang nujum, maka dia terkeluar daripada Islam yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau ada apa-apa masalah yang berkait dengan dunia gaib, carilah kita kata pengamal-pengamal perubatan Islam. Ada Darus Syifa, ada lagi ustaz-ustaz yang kita kata memang boleh melakukan perkara-perkara yang demikian berasaskan kepada bacaan Al-Quran ataupun berasaskan kepada petua-petua Melayu. Ada ustaz-ustaz yang kita kata dia tak melakukan kesyirikan, tapi dia buat sesuatu tu berasaskan kepada petua-petua Melayu, seperti menggunakan kita kata menggunakan akar kayu sebagai penawar, menggunakan kita kata limau nipis sebagai penawar. Yang tu kita tak boleh nak anggap syirik lagi, melainkan setelah keluar jampi serapah yang tak sepatutnya kita sebutkan tadi. Sebab limau nipis pun dia ada kaitan juga dengan tenaga gaib dan sebagainya. Maka itu kita boleh selama mana kita yakini dia sebagai orang yang beragama dan juga berakhlak mulia. Tapi kalau dia berbentuk tukang nujum yang kita tak tahu asal usul dia dan bacaan dia pun duk merapu-rapu, ajar pula kita amalan yang merapu-rapu, maka itu eloklah kita jauhi, kerana takut kita termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Siapa-siapa yang mendatangi tukang nujum, maka dia terkeluar daripada jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia mungkin boleh jatuh sesat ataupun boleh jatuh kufur. Maka kita minta jauh daripada perkara yang sedemikian. Pengarang Syarah Abu Daud memetik daripada Ibnu Manzur, erti al-kahin ialah pemberitahu berita-berita dari alam gaib yang akan berlaku pada masa hadapan dan mendakwa dia mengetahui rahsia alam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la yadkhulul jannah mudminu khamr wala mu'minu bisihr wala qati'ur rahim. Tidak masuk syurga orang yang selalu menagihi arak. Maknanya orang yang minum arak dan dia menghalalkan arak tersebut, tak masuk syurga. Kemudian orang yang percaya kepada ilmu sihir, tak masuk syurga. Dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Percaya kepada ilmu sihir ni bukan bermaksud saya percaya sihir ada, bukan yang tu. Yang percaya kepada ilmu sihir, dia mempercaya dan dia mendatangi tukang-tukang sihir untuk mendapatkan manfaat daripada ilmu sihir tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata lagi, man aqada uqdatan thumma nafatha fihima faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaka syai'an wa kulla ilaih. Sesiapa yang membuat satu simpulan tali kemudian meniup padanya, maka bererti dia telah melakukan sihir. Dan sesiapa melakukan sihir bererti dia syirik, kerana sesiapa yang menggantungkan harapan pada sesuatu bererti dia menyerahkan diri kepadanya. Simpulan tali dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq tu, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, daripada keburukan hembusan-hembusan yang dikenakan pada ikatan-ikatan. Maknanya ikatan-ikatan tu, bila dia ikat kemudian dia hembus dengan jampi serapas tertentu, dia boleh memberi mudarat kepada orang yang ditujukan jampi tersebut, ataupun dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah lah. Maknanya kalau orang tu diizinkan untuk diberi mudarat, maka boleh beri mudarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia disihir, dicucuk jarum pada patung-patung, lalu ditemukan oleh malaikat Jibril, diberitakan kepada para sahabat cari, memang ada benda tu. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan dua kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas.
sebagai benteng ataupun sebagai ayat penawar kepada sihir tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Man iktabasa ilman minan nujum iktabasa su'batan minas sihr." Sesiapa yang belajar satu cabang ilmu nujum, sesungguhnya dia belajar satu cabang ilmu sihir. Ilmu nujum ni ilmu yang bersifat ramalan yang tidak berdasarkan kepada fakta dan data. Kemudian apakah amalan dan doa pelindung daripada sihir? Yang ni mungkin kita boleh beramal ni. Ni sampai masa untuk kita beramal ni. Setelah kita tahu keburukan sihir, dosa sihir dan amalan yang perlu kita lakukan untuk lindungi diri daripada disihir. Kemudian dalam masa yang sama untuk melindungi diri kita daripada terlibat menjadi penyihir ataupun menyihir orang lain. Supaya kita jadi kuat jati diri dan kepercayaan kepada Allah. Berikut beberapa amalan dan doa yang dicadangkan bagi melindungi diri daripada menjadi mangsa sihir. Yang pertama, qiyamul lail, solat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, tapi sihir itu tak memberi efek kepada Nabi sebab Nabi tak pernah meninggalkan solat malam. Tidak pernah meninggalkan solat malam. Nabi sentiasa melazimi solat malam. Solat malam ni tuan-tuan, paling-paling koman kita bangun buat 2 rakaat pun, itu pun sudah mencukupi dikira sebagai solat malam. Sudah dikira mencukupi melakukan solat malam. Okey, kemudian yang kedua, doa. Kita disarankan membaca surah Al-Baqarah pada waktu malam. Disarankan supaya membaca surah Al-Baqarah pada waktu malam kerana ada riwayat daripada Abu Umamah, katanya aku dengar Rasulullah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna ahzaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha as-sahara." Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya mendatangkan barakah, meninggalkannya mendatangkan kerugian dan tidak dapat diganggu oleh tukang-tukang sihir. Bacalah sebanyak mana yang kita rasa kita mampu. Yang penting kita usaha untuk baca. Di samping mengambil ilmu sihir daripada syaitan, pengamal-pengamal sihir juga memperolehinya daripada Harut dan juga Marut. Dan bab ini kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang tentang siapakah Harut, siapakah Marut, adakah mereka malaikat, adakah mereka jin, adakah mereka menyeleweng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala sebab ajar ilmu, ataupun mereka itu diturunkan ke negeri Babylon itu sebagai apa? Insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dan kita akan ulas pada pertemuan yang akan datang. Dan bila kita sebut tentang amalan-amalan sihir ni, dia termasuk dalam amalan yang dinamakan sebagai amalan khurafat, amalan tahyul dan juga amalan mistik. Amalan-amalan ini banyak berlaku dalam kalangan orang Melayu lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutamanya orang-orang Melayu yang terdahulu. Orang-orang Melayu yang terdahulu, orang-orang tua dahulu, banyak percaya kepada perkara tersebut. Mereka percaya kepada keramat, seperti keramat kubur, pokok kayu, telaga dan sebagainya. Saya ingat kat kampung, mak saya selalu cerita. Dia kata dulu-dulu orang tua dulu sediakan pulut kuning, sediakan ayam panggang, letak di pangkal pokok besar. Kerana percaya di pokok besar tu ada penunggu. Kalau tak bagi dia akan kacau penduduk kampung. Memang ada orang buat. Tapi mak saya cerita lagi, dia kata sebenarnya yang duk makan pulut kuning dengan ayam panggang tu bukan penunggu tu, melainkan penunggu berkepala hitam. Orang juga yang pergi duk makan tu. Tapi sebab dia percaya pada keramat pokok, percaya pada keramat kubur, busuk dan sebagainya, lalu akhirnya dia buat perkara-perkara yang sedemikian. Tapi alhamdulillah lah, proses islamisasi yang sentiasa berjalan, dia dapat menghapuskan kepercayaan itu sedikit demi sedikit. Kalau yang ada pada hari ini pun mereka bergerak secara rahsia-rahsia yang tidak diketahui oleh umum secara keseluruhannya. Tapi kalau kita pergi jumpa slow talk, cuba untuk tahu pengamalan mereka, kadang-kadang kita boleh dapat benda tu. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang tu, dia nak kata tak bagus, dia selalu kita kata belanja orang apa semua kan, bagus. Tapi bila borak secara personal dengan dia kata, "Ustaz, tak lama lagi saya ni nak dapat duit banyak ni. Tak lama lagi saya nak dapat duit banyak ni. Adalah amalan yang saya buat." Dia cerita. Dia kata, kita pun mayangi lah, maknanya kita dengar lah kan. Lepas tu
Bila tiba satu masa tu baru kita cerita amalan apa. Dia pun macam tak berapa nak ceritalah kat kita amalan-amalan yang dia sebutkan tadi tu. Tapi dia ada sebut tentang benda tu. Maknanya kita kata benda-benda macam ni masih ada dan ia menjadi tugas kita untuk menerangkan tentang ketidakelokan ataupun kepalsuan amalan-amalan yang sebegini yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita bertemu lagi. Sebelum kita tutup ada soalan tuan-tuan. Boleh Ustaz terangkan Dua. tentang apa tu? Solat malam. Bagaimana solat malam? Apa dia solat malam? Kaifiat dia. Cara dia. Apa dia yang nak buat? Mula-mula okey, solat malam ni dia solat malam ni terbaiknya pada 1/3 akhir daripada malam. 1/3 akhir daripada malam ni bermula daripada dia awal malam maghrib sampai lepas isyak. Lepas tu pertengahan malam lepas isyak sampai lebih kurang pukul 1 pukul 2. Lepas tu akhir malam ni yang dekat-dekat hampir nak dekat dengan sahur tu. Dekat-dekat nak sahur. Yang tu yang terbaik. Sebab pada waktu tu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Malaikat pun turun ke dunia untuk mendengar permintaan daripada hamba-hamba dia, dan mendengar malaikat turun ke dunia untuk bawa permintaan daripada hamba kepada Tuhan mereka. Itu waktu yang terbaik. Dan bila kita nak buat salat sunat pada waktu malam ni, umumnya dia secara mutlak. Usalli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala, secara mutlak. Cuma kalau kita nak khususkan, mungkin kita boleh buat tahajud. Bangun daripada waktu malam kita salat sunat tahajud. Sebab kita tidur, kita bangun. Kemudian kita boleh buat solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Kemudian kita mungkin boleh buat solat sunat hajat. Dan seterusnya kita bawa solat sunat witir. Yang terbaik yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak pernah solat malam lebih daripada 11 rakaat. Maknanya 3 witir dan 8 lagi solat yang lain. Okey, tak lebih daripada 11 rakaat. Tapi 11 rakaat Nabi, kena ingatlah, dia bukan baca qul ya qul huwallah. Dia baca surah-surah yang panjang. Satu sujud dia tu memang lama lah. Sekali dia berdiri untuk satu rakaat tu memang lama lah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Dan sekali dia sujud tu pun memang sujud yang lama. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Okey, itu yang terbaik. Kita pun cuba untuk buat 11. Tapi kalau kita tak mampu buat 11, kita buat apa yang kita mampu. Kalau kita tak tutup lagi, kalau kita tak sembahyang lagi witir sebelum kita tidur, maka kita tutup dengan witir. Tapi kalau sebelum kita tidur kita dah sembahyang witir, maka kita tutuplah dengan apa sahaja solat, dan kita tutup dengan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi masalah untuk menamakan apa sahaja, sama ada solat sunat tasbih ke, solat sunat kita kata solat sunat witir ke, solat sunat tahajud ke, hajat ke, taubat ke, tak jadi masalah. Yang penting 11 rakaat merupakan sunnah Nabi. Nak buat lebih pun tak jadi masalah. Ulama kata boleh buat. Dia 11 tu bukan had. Nak buat kurang pun mudah-mudahan Allah tambahkan suatu masa nanti. Insya-Allah mudah-mudahan macam tu. Okey, gini sini dulu. Zaman sahabat-sahabat yang dulu ada Apa? Zaman-zaman Nabi sahabat-sahabat ada tak macam yang beristawa, kan? Zaman-zaman Nabi Istawa? Zaman-zaman sahabat Nabi itu ada yang dia sekarang ada macam kalau nanti nak istawa okey. Adat tu adat. Tu adat masyarakat Melayu. Sebab tu ada sebahagian daripada pihak dia terus kata perbuatan seperti itu bid'ah. Dia kata bid'ah. Sedangkan itu adalah adat orang Melayu yang dijadikan sebahagian daripada bahagian hukum. Yang diterima sebagai sebahagian daripada pengamalan agama. Macam letak kemenyan. Bila mati kan letak kemenyan, bakar kemenyan kan. Orang Arab mana ada bakar kemenyan? Dia bakar benda lain. Kita orang Melayu kita bakar kemenyan. Sebab tu adalah tradisi kita yang terdahulu. Letak mayat di ruang tamu. Orang Arab meninggal terus mandi ke bumi terus dah. Kita letak dulu di ruang tamu satu malam biasanya. Kemudian datang waris-waris baca Yasin, doa dan sebagainya. Esoknya baru mandi kan. Barulah pergi ke kubur dan tanam.
Dia sebab tu banyak amalan orang Arab ni ada yang tak ada di banyak amalan orang Melayu ni ada yang tak ada di tanah Arab. Dan sebab tu bila ada sebahagian ustaz-ustaz yang balik daripada tanah Arab, mereka tak lihat perkara tersebut. Bila mereka balik ke tanah Melayu, mereka kata, oh, ini adalah perbuatan bid'ah. Sedangkan hakikatnya itu adalah adat orang Melayu yang kita anggap adat itu sebagai perkara yang tidak bercanggah dengan agama apabila dimasukkan dengan unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi pada awal tadi, bagaimana ulama terpaksa berinteraksi dengan adat dan juga orang Melayu pada waktu tu. Wallahu a'lam. Begitulah keadaan dia. Pelari itu bukan dia nampak mungkin orang buka hijab dia nampak wadi itu dia macam satu budak kecil tinggi, tapi kerana dia ramai orang kena makan. Yang tu saya tak tahulah bab-bab yang gaib-gaib tu. Pelari apa tu? Pelari tu? Pelari lah. Seeloknya tinggalkanlah. Seeloknya tinggalkanlah jenis ilmu pelari itu. Mamak memang banyak. Sebab apa saya kata mamak banyak? Sebab banyak kepercayaan pelari ni dia datang daripada negara mana? Sebelah sana. Sebab dia ada kepercayaan dulu, dia panggil kepercayaan Qadiani Ahmadiyah daripada Mirza Ghulam Ahmad tu. Geng-geng ni yang banyak percaya, pelopor percaya kepada tangkal-tangkal tertentu dan juga simbol-simbol yang tertentu. Dan daripada dia oranglah banyak masuk amalan-amalan tu, kepercayaan sebegitu ke tanah Melayu. Yang tu memang ada. Ya, memang. Sekarang ni Mak Yong masih main, tapi dia dah tukar unsur dia tu kepada ditinggalkan unsur-unsur mentera dan sebagainya. Saya ingat dulu ada orang main Mak Yong dekat rumah saya lah. Orang tu sakit. Dia kata kalau main Mak Yong ni boleh jadi sihat. Memang betul. Mula muzik tu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu yang kita Bismillahirrahmanirrahim tu bagus ni. Lepas tu masuk macam-macam mentera, tapi bangun sungguh orang yang sedang sakit tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bangun siap berjoget ikut rentak muzik. Nak katanya main Mak Yong ni bagaimana? Kesan dia tu kuat. Tapi bila tu Mak Yong diharamkan di Kelantan, dan hari ni kalau ada pun dimainkan hanya dijadikan sebagai adat tradisi ya. Bukan dimainkan sebagai mentera untuk mengubah orang sakit dan sebagainya. Dan mentera-mentera yang pelik-pelik dibuang dan juga ditukar. Ada benda-benda macam tu, memang ada. Tu unsur, kita kata unsur mistik dalam pengamalan orang Melayu yang terdahulu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dunia dan juga hari akhirat kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.